Kita mulakan dengan isu ekonomi yang membabitkan pengurangan defisit dan kekuatan fiskal negara antara yang menjadi tumpuan di Dewan Rakyat pagi ini. Selain itu, antara yang turut disentuh ialah mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah. Untuk perincian lanjut, terus bersama rakan setugas Umar Vati Ramaya yang berada di Parlimen ketika ini. Umar, boleh kongsikan dengan kita apa yang dinyatakan berkenaan dengan bantuan tunai rahmah ini? Baiklah, selepas perbahasan Belanjawan 2023 peringkat dasar diluluskan pada Khamis lalu, minggu ini bermula dengan perbahasan Belanjawan 2023 peringkat jawatan kuasa pula. Dan semalam kita menyaksikan selain dari Kementerian Kewangan, 18 ahli parlimen termasuk Batu Kawan, Putrajaya, Bukit Gantang, Shah Alam dan Arau selesai membahas Belanjawan 2023 dan hari ini perbahasan Belanjawan 2023 peringkat jawatan kuasa dijangka melibatkan 3 lagi kementerian iaitu Kementerian Perpaduan, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Ekonomi. Dan selain itu 16 lagi ahli parlimen dijangka membahaskan rang undang-undang pembekalan Belanjawan 2023 di mana melibatkan ahli parlimen Pasir Mas, Sungai Petani, Pematang Pauh, Kepala Batas dan Ledan. Dan hari ini hari Selasa menyaksikan di mana sidang parlimen hari ini dimulakan dengan sesi pertanyaan Perdana Menteri dan dalam sesi ini 3 soalan dibangkitkan dan antaranya soalan yang dibangkitkan oleh ahli parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang meminta Perdana Menteri untuk menyatakan bagaimana sasaran pengurangan defisit daripada 5.6% pada tahun 2022 kepada 3.2% menjelang tahun 2025 seperti yang telah dibentangkan baru-baru ini dan bagaimana dapat dicapai tanpa menjejaskan kebajikan rakyat dalam pembangunan negara. Dan menjawab soalan itu, Perdana Menteri memberitahu jaminan bahawa pembayaran sumbangan tunai rahmah STR fasa kedua kepada golongan B40 akan dikreditkan ke dalam akaun berdaftar masing-masing sebelum menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan sehubungan itu, Perdana Menteri juga meminta individu, mana-mana individu yang belum lagi membuat permohonan untuk melakukan demikian sebelum 31 Mac ini bagi membolehkan wang dikreditkan secepat mungkin. Dan kita dengarkan dulu sedutan jawapan beliau sebentar tadi di Dewan Rakyat. Dan saya telah memberitahu Kementerian Kewangan dan agensi berterlibat supaya meringankan mereka dengan bantuan STR fasa 2 yang harus diselesaikan pada pertengahan Ramadan atau awal April, insya-Allah sebelum raya, 2 minggu sebelum raya kita akan keluarkan fasa 2 untuk golongan B40 mendapat STR atau sumbangan tunai rahmah. Dan dalam Belanjawan Madani 2023 penambahbaikan ini dibuat kerana STR umpamanya maksimanya RM3,100. BKM, Bantuan Keluarga Malaysia, ada lagi RM2,500. Jadi ada detailnya umpamanya kategori isi rumah 5 anak atau 3 anak dan kadar tambahan yang penting kita sebut di sini ya. Untuk golongan miskin tegar tambahannya itu RM600 daripada peruntukan awal. Untuk BKM ni pula ibu bapa yang tunggal mempunyai anak dan warga emas, untuk ibu bapa RM500 yang maknanya ibu bapa tunggal ya, RM500 dan untuk warga emas RM300. Jadi yang saya sebut ini ialah jumlah yang telah perolehi STR 8.7 juta rakyat berjumlah 8 bilion ringgit. Jadi lain daripada 8.7 juta rakyat ini ada lagi permohonan baru. Jadi kita buka untuk permohonan baru setakat 13 Mac 320,103 orang telah pun mendaftar dan terima. Dan yang layak saya minta dipohon segera sebelum 31 Mac supaya dapat dikeluarkan dana ini pada bulan Ramadan, insya-Allah.
Selain itu, menjawab soalan tambahan Datuk Dr. Zulkifli Hanafi sama ada kerajaan akan memperkenalkan semula cukai GST iaitu cukai barangan dan perkhidmatan dan pendekatan kerajaan untuk mengurangkan beban rakyat, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa masa ini kerajaan tidak akan memperkenalkan cukai GST dalam masa terdekat kerana tahap pendapatan minimum rakyat Malaysia berada di tahap yang sangat rendah. Dan kita dengarkan dulu sedutan jawapan beliau sebentar tadi. Jadi untuk soalan GST ini, saya telah menyatakan dari dulu semasa saya Ketua Pembangkang bahawa dari segi efficient, transparent taxation system itu GST. Tetapi kita belum bersedia. Sebab kita belum bersedia kerana tahap pendapatan rakyat itu masih rendah. Jadi saya tidak fikir dalam 6 bulan atau 1 tahun kita boleh pertimbangkan. Pendapatan rakyat mesti naik dulu. Jadi threshold itu agak munasabah. Semua negara yang melaksanakan GST itu termasuk Singapura atau Canada atau New Zealand itu dikira pendapatan minima rakyat itu agak munasabah untuk hidup. Sekarang ini masih terlalu ramai, 130,000 kemiskinan tegak, B40 yang ramai, jadi tidak boleh dipertimbangkan buat masa sekarang. Itu tadi jawapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana beliau menegaskan cukai berkenaan hanya boleh dipertimbangkan sekiranya pendapatan minimum rakyat meningkat. Dan satu lagi soalan yang dibangkitkan pada sesi soal jawab Perdana Menteri hari ini adalah soalan dari Datuk Mat Balik Musada Ahli Parlimen Sipitang yang meminta Perdana Menteri untuk menyatakan usaha penambahbaikan tata kelola kerajaan dari segi perolehan, pengagihan projek, peruntukan dana seumpamanya yang mampu memberi impak secara menyeluruh agar selari dengan corak kerajaan madani dalam memerangi segala penyalahgunaan kuasa dan ketirisan. Dan selain itu, pada waktu pertanyaan menteri pula beberapa soalan mencuri tumpuan, di mana antara soalan yang mencuri tumpuan pada hari ini adalah soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tanah Merah Datuk Seri Iqmal Isham Abdul Aziz yang meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan apakah usaha yang dijalankan oleh kerajaan dalam usaha mengekang lebih ramai rakyat negara ini daripada menjadi mangsa sindiket pekerjaan. Dan satu lagi soalan yang turut menjadi fokus atau tumpuan Dewan Rakyat hari ini adalah soalan dari Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zin yang meminta Menteri Sumber Manusia untuk menyatakan cabaran talent corp bagi menarik rakyat Malaysia kembali bekerja di tanah air, memandangkan masalah antara agensi seperti masalah mendapatkan visa untuk pasangan dan masalah kerana biokrasi dan sebagainya. Dan selain itu, beliau turut meminta kerajaan untuk menjelaskan strategi untuk mengurangkan aliran rakyat Malaysia yang keluar bekerja di luar negara seperti Singapura, Dubai, China dan USA memandangkan tawaran gaji yang lebih baik dan nilai ringgit yang menyusul. Dan untuk perincian lanjut saya ada kongsikan dalam Astro Awani dan astroawani.com. Dan saya kira itu saja perkongsian saya pada jam ini dari Dewan Rakyat. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Ramaya atas laporan berkenaan dengan jawapan Perdana Menteri dalam soalan-soalan dibangkitkan dalam Dewan Rakyat, dan perkembangan lanjut pastinya semua platform Astro Awani. Itu sahaja untuk waktu ini.